Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Good afternoon to all of you. So sorry for the delay. Kita minta maaf sangat-sangat kerana kita lewat dalam masa 10 minit juga untuk kita bermula sebab ada isu teknikal. Ini memang kata something yang sometimes kita tak boleh nak avoid. Isu-isu teknikal lah, internet apa. So saya nak welcome you all. Selamat datang ke kita punya sesi webinar dianjurkan oleh Bursa Malaysia dan CGSMB. Tepuk tangan sikit. Terima kasih semua. Terima kasih Bursa Malaysia dan CGSMB sebab mengadakan kita punya webinar percuma pada tengah hari ini. So macam mana dengan you all semua? Sebelum saya nak tanyalah, sebelum kita nak mulakan kita punya bicara, mungkin saya nak test sound check dulu. Sebelum kita mula nanti takut nanti tak boleh dengar lah kita punya suara kan. So cuba komen bagi siapa yang dah bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini, cuba komen boleh dengar ke tak dengar. Kalau boleh dengar saya punya suara, cuba komen saya dengar. Saya dengar. Okey, betul bukan setakat komen, itu setakat keluar audio sekali, terbaik. Okay, so terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa untuk mungkin sejam lebih yang seterusnya. So insyaAllah kita akan dengarkan perkongsian yang menarik tentang analisis faktor-faktor pergerakan harga. Sebab biasalah harga dalam minyak sawit ni kalau FCPO ni kan biasanya dia ada turun naik dia dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga dia. Sebab saya tak experience sangat dalam FCPO ni. Kan saya saham tu saya tahulah juga kan. Sebab biasa kalau dalam saham ni yang biasa menggerakkan harga ni yang biasa saya dengar atau biasa memang saya tahu adalah biasanya apa? Fundamental analysis atau FA kan. Lepas tu kita ada apa? Ada technical analysis, ada TA, kita tengok chart, tengok candlestick. So nak tahu juga ada sentimen ke kan. So kita nak tahu apakah faktor-faktor yang kata mempengaruhi turun naik harga kelapa sawit atau FCPO. Tapi sebelum tu lah saya nak tanya kan, you all ni dah start trade ke belum? Dah ada account trading FCPO ke belum? Account futures. Sebab nak trade FCPO, kita kena ada account yang lain daripada saham. Yang kita belum. Okey, Tuan Faizal kata belum. Okey, so terbaik. So yang lain ni dah ada tengah buat. Okey, terbaik. Ada kata belum. So tak apa. So, sudi saya ingatkan bagi siapa yang bersama-sama dengan kita pada sesi Zoom ni, siapa yang tunggu sampai di akhir rancangan dan kita ada kata lucky draw. So nak tahu lucky draw dia kena tunggu sampai hujung rancangan sebab kita ada 9 hadiah yang untuk pemenang bertuah kita. So nak tahu pemenang dia apa semua kena tunggu sampai akhir rancangan dan you kena ada isi form. Sebab kata takut nanti kalau tak isi apa ni robot ke kan. You all ni betul ke tak betul kan? Tak bot ke apa kan? So siapa yang berminat yang memang stay sampai hujung rancangan nanti kita akan bagi you link untuk you isi feedback form. Dan daripada feedback form itulah barulah kita akan pilih pemenang. So terbaik. So tanpa buang masa mungkin kita boleh bersama-sama dengan tetamu kita kata guest speaker kita pada hari iaitu Tuan Azwan Sekari. Apa khabar Tuan Azwan? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Cik Izzah. Terima kasih jemput saya untuk buat perkongsian hari ini. Okey, memang terbaiklah, memang dinanti-nantikan sangat sebab kalau you tengok daripada jawapan kita punya peserta pada hari ini ada yang kata belum, ada yang kata tengah on the way, so memang mix lah. So nak kata newbie pun tak newbie sangat, nak kata yang intermediate ke advance ke tak advance sangat. So it's a mix punya kata crowd lah. So mungkin dengan tu you boleh mungkin boleh tanya diorang juga apa yang mungkin apa kata biarlah biasa orang yang dalam FCPO ni apa dia punya biasa dia punya mistake ke apa dia punya common issue ke apa, so mungkin kita boleh highlight dan sudi saya ingatkan kalau sesiapa ada soalan nanti kita boleh ada sesi Q&A pada di hujung rancangan nanti. So dipersilakan Tuan Azwan dengan you punya pembentangan. Okey, terima kasih banyak Cik Izzah, terima kasih. Jadi saya share screen sekejap Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Tuan Izzah dan seterusnya kepada Bursa Malaysia Derivatif kerana memberi peluang untuk saya hari ini membuat perkongsian di dalam webinar lah tengah hari ini berkenaan dengan faktor-faktor pergerakan harga minyak sawit which is apa yang kita selalu gelar, apa yang selalu dikenali sebagai FCPO. Jadi sebelum saya mula, eloklah saya nak memperkenalkan diri. Nama saya Azwan. Saya merupakan senior dealer di CGS CIMB Futures. Saya sudah berada dalam industri lebih kurang dalam tambah tolak dalam 8 tahun ke 9 tahun. Jadi saya merupakan pemegang dual license untuk trading sekuritis dan derivatif. Jadi
Sesi webinar hari ini kita akan membincangkan dan mengupas sedikit sebanyak tentang faktor-faktor pergerakan harga minyak sawit. Saya yakin tuan-tuan semua dah mahir tentang technical analisis. Tapi kalau kita bercakap tentang commodity trading, okay, especially dalam derivative trading, kita akan kita kena mengambil kira juga tentang fundamental analysis, sentimen-sentimen pasaran seperti yang mulakan sedikit peringatan, sedikit macam disclaimer lah, yang bahawa sesi hari ini adalah pandangan peribadi saya dan adalah tujuan untuk akademik saja. Pandangan saya tidak boleh dianggap sebagai buy atau sell signal. Apa yang diterangkan hanyalah sebahagian daripada apa yang berlaku dalam industri derivatif ni lah. Dan saya harap dengan sedikit perkongsian ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat lebih info, lebih peka dalam membuat decision ketika nak masuk position untuk trading FCPO nanti. Jadi seterusnya, objektif perkongsian kita hari ini, okay, yang pertama kita nak betul-betul faham apa konsep FCPO. Okay, kebanyakan mostly orang dia tak faham apa penggunaan konsep FCPO, which is berbeza dengan beli shares dengan beli stok. Okay, dan kemudian kita akan meneliti fungsi sebenar kontrak FCPO ni, dan kita akan seterusnya kita akan cuba kupas minyak sawit dalam pasaran kontrak jaga hadapan ni. Seterusnya saya akan terangkanlah untuk yang ingin tahu tentang bagaimana kita nak membuat keuntungan, nak membuat sedikit keuntungan sebagai spekulator dalam kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah. Alright. Jadi apa kegunaan minyak sawit mentah ni sebenarnya? Okey, kita tahu kebanyakan minyak sawit mentah digunakan sebagai minyak masak. Tapi selain itu, minyak sawit mentah merupakan digunakan dalam berbagai-pelbagai industri. Okey, yang pertama dalam bidang sebagai diproses sebagai minyak masak lah, dan kedua di dalam industri kosmetik juga. Alright, minyak sawit mentah juga digunakan seperti sebagai contoh dalam tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat gincu tu ada warna-warna, ada berkilat-kilat bagi benda tu keras lah. Itu semua menggunakan minyak sawit mentah. Dan seterusnya dalam bidang pharmaceutical, seperti yang tuan-tuan tengok tablet-tablet tu semua menggunakan minyak sawit mentah yang telah diproses dan bersesuaian untuk dengan industri farmaseutika, dan seterusnya dalam penjagaan peribadi lah seperti sabun, pencuci muka dan lain-lain lah. Tapi semuanya telah diproses untuk memenuhi spesifikasi industri masing-masing. Jadi apa sebenarnya kontrak FCPO ni? Apa kegunaan dia? Apa kegunaan dia di dalam industri komoditi? Okey. Jadi untuk memahami dengan lebih mendalam tentang kontrak FCPO ni, kita melihat daripada perspektif perjanjian kontrak antara pengeluar minyak sawit mentah dan syarikat yang menggunakan minyak sawit mentah dalam produk mereka. Jadi definisi sebenar kontrak futures. Kontrak futures ni adalah perjanjian untuk membeli dan menjual komoditi pada harga yang ditetapkan dan masa hadapan yang ditetapkan. Jadi, kata kunci dia di sini, harga yang telah ditetapkan dan masa juga yang telah ditetapkan, di masa hadapan lah. Okey. Jadi saya bagi contoh yang paling mudah. Saya cuba bagi contoh yang paling mudah, which is sebagai contoh pengeluar minyak sawit mentah, atau kita gelarkan kat sini lah sebagai pengeluar A untuk mengelakkan kekeliruan. Jadi, pengeluar A dia meramalkan harga minyak sawit mentah pada bulan September akan merudum sehingga RM3,000
untuk 25 metrik tan dan akibat daripada pengurangan permintaan, trend pengurangan permintaan. Jadi untuk actually kita kena faham first of all kita kena faham konsep setiap penjual dia ingin menjual dengan harga yang paling tinggi dan setiap pembeli dia ingin membeli dengan harga yang paling rendah. Jadi apabila pengeluar A ni sebagai penjual, bila dia meramalkan yang harga akan jatuh berbanding dengan harga pasaran sekarang, for example sekarang bulan Julai harga berada pada tahap 3,500, okay, sebagai contohlah, harga pada tahap 3,500 dan dia menjangkakan pada bulan September, okay, pada bulan September harga akan menudum ke 3,000. Semestinya dia akan rugilah dan dia akan rugi daripada segi jualan dia lah. Jadi untuk kita pengeluar A tackle situasi ini, dia nak macam mana dia nak tackle situasi ini. Jadi pengeluar A akan menawarkan kontrak untuk menjual 25 metrik tan pada harga 3,500, okay, harga yang ditetapkan, dan kontrak ini akan ditemuterai maknanya pembeli pada bulan September. Jadi sekarang bulan Julai tapi dia dah masuk kontrak untuk bulan September dan pada harga yang telah ditetapkan. Ini harga yang tinggi daripada apa yang diramalkan lah. Jadi kita fast forward. Jadi pada bulan September, okay, apa yang diramalkan oleh pengeluar A itu jadi realiti lah, jadi kenyataan. Okay, dia meramalkan harga turun pada 3,000 dan memang harga turun pada 3,000. Jadi pengeluar A dia tak perlu risau sebab dia dah masuk kontrak. Jadi dia telah masuk kontrak pada bulan untuk menghantar 20 metrik tan pada harga 3,500. Sedangkan pada masa itu harga untuk harga pasaran semasa hanyalah 3,000 saja. Jadi dia telah menjual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi dia telah menguap keuntungan dari situ. Itu kegunaan FCPO kepada penjual. Jadi kalau kita tengok of course lah, kalau pada situ pembeli dia memang dah rugilah. Instead of dia bayar 3,000 untuk dapat 20 metrik tan, dia kena bayar 3,500. Tapi contract is contract. You have to order. Macam mana pembeli pula membuat keuntungan. Daripada perspektif pembeli pula, okay, kita tengok pada syarikat pengeluar produk yang menggunakan minyak sawit mentah. Ataupun contohnya kita panggil kat sini syarikat X. Okay. Syarikat X pula, dia dah jangkakan, okay, dia dah ada para penganalisis dia dan para research dia semua dan menjangkakan harga sawit mentah akan meningkat sehingga 3,500 pada bulan September. Sedangkan pada bulan Julai sekarang ni harga hanya RM3,000 untuk 25 metrik tan. Jadi dia dah gather all dia punya research apa tentang minyak sawit. Dia kata okey, sekarang kita ada contohnya kita ada sedikit supply kita tight. Supply maknanya supply tak banyak, jadi harga mungkin akan meningkat. So apa yang dia boleh buat sekarang apa yang syarikat X boleh buat sekarang, dia akan cari kontrak untuk memasuk kontrak untuk membeli sawit pada harga RM3,000 untuk pada bulan September. Jadi fast forward, sama juga situasi dia pada bulan September, apa yang diramalkan tu jadilah, betul-betul jadi, harga meningkat sampai 3,500. Tetapi syarikat X tak perlu risau, dia boleh mendapatkan bekalan minyak sawit mentah pada harga RM3,000 seperti yang telah dijanjikan di dalam kontrak tu lah, dijanjikan dalam kontrak FCPO tu. Pada bulan September, dia boleh mendapat stok hanya dengan membayar RM3,000, sedangkan harga pasaran time tu dah RM3,500. Jadi konsep dia sini senang. Dalam saham pun semua senang, dalam sini pun senang. Kita buy low, sell high. Setiap pembeli akan hendak nak beli pada harga yang paling rendah, mesti macam kita membeli belah lah, kita boleh nego, mana yang lagi rendah, kualiti barang yang sama, benda yang sama, mana lagi rendah, kita mesti nak beli yang lagi rendah. Tapi penjual pula, kalau dia nak jual, kalau dia boleh jual lagi mahal, mesti dia nak jual lagi mahal. Okay? Macam tu. Itu daripada perspektif company, daripada kita dah pada perspektif syarikat-syarikat. Bagaimana dia menggunakan kontrak SPO ni untuk actually meminimaliskan risiko dia. Kita meminimumkan risiko dia akibat daripada pergerakan harga turun naik harga raw material, which is dalam
in this case sebagai minyak sawit mentah lah. Jadi kita di sini mengurangkan risiko kerugian akibat daripada pergerakan harga. Pengeluar A cuba untuk menjual pada harga yang tinggi dan syarikat X pula cuba untuk menjual pada harga yang paling rendah. Jadi jelas kita dapat lihat kedua-dua pihak ni dia cuba melindung nilai dan mendapatkan keuntungan. Jadi kalau biasanya tuan-tuan dengar kita buat lindung nilai ni, orang dalam bahasa Inggeris ni orang panggil sebagai hedging. Jadi syarikat-syarikat ni dia menggunakan kontrak FCPO untuk tujuan hedging. Jadi bagaimana kita sebagai trader biasa macam ni, kita trader biasa, trader harian dapat membuat keuntungan pada situasi ni. Jadi kita ni dipanggil sebagai speculators. Jadi kita mengambil keuntungan daripada pergerakan harga daripada satu point kepada satu point lain, tak kira lah sama ada kita ni day trader atau position trader melalui kontrak FCPO yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia Derivative. Kita actually di Malaysia Bursa Malaysia Derivative menawarkan kontrak FCPO kepada seluruh dunia. Jadi mana kita ada juga klien-klien daripada luar negara yang juga trade FCPO ni. Dan kemudian kalau macam kita lihat di luar negara, kita ada produk-produk yang lain juga seperti minyak-minyak seperti soybean oil, olive oil semualah. Jadi di Bursa Malaysia Derivative dan yang paling terkenal seluruh dunia adalah Bursa Malaysia Derivative punya produk lah, which is FCPO lah. Okey, setakat ni semua orang boleh ikut ya? Ada apa-apa pertanyaan ke? Okey, tak ada, saya boleh teruskan. Okey. Jadi apa audio putus-putus saya minta maaf dekat sini dia punya line agak kurang sikit. Boleh dengar dengan jelas ke? Kalau boleh dengar dengan jelas, angkat thumbs up ke cakap okey ke? Semua okey ya? Okey, terima kasih. Jadi seterusnya kita tengok apa kelebihan kita menggunakan kontrak FCPO, apa perbezaan dia daripada kita beli share, saham, stok semua dengan cara kebiasaannya lah kita yang tuan-tuan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun mahir pasal shares dan stok semua. Jadi yang pertamanya futures contract ni, okey, dia adalah perdagangan leverage. Okay. Jadi tuan-tuan hanya perlukan sedikit duit, sedikit fund daripada harga kontrak yang sebenar. Sebagai contoh, harga sebenar untuk kontrak FCPO ni, okay, harga satu kontrak dia dalam lebih kurang RM89,300. Jadi saya yakin tuan-tuan tak nak gunakan cash sebanyak tu untuk letakkan di dalam satu portfolio saja. Okay. Macam biasalah, banyak exposure kita kena diversifykan portfolio kita kan. Jadi saya yakin tuan-tuan tak nak letakkan sebanyak duit sebanyak 89,300 hanya dalam satu portfolio. Jadi dengan kontrak FCPO ni, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu menggunakan sedikit modal dipanggil sebagai initial margin. Okay. Sebentar lagi saya akan terangkan lebih lanjut pasal initial margin. Okay. Yang kedua, alright, kita ada kemudahan untuk kontrak futures ni, kita boleh menggunakan boleh masuk dalam pasaran secara short sell. Okey. Apa yang saya maksudkan dengan short sell ya? Dalam shares dan stock, okey. Konsep bersama, buy low sell high. Okey, kalau kita masuk di bawah, semestinya kita nak beli yang rendah lah. Dan kalau market naik, pasaran naik, stok tu naik atau shares tu naik, confirm kita akan buat duit.
Tapi kalau shares tu turun, apa akan jadi? Jadi di dalam futures contract, right? Dalam futures contract, tuan-tuan boleh masuk dalam pasaran secara short sell. Jadi tuan-tuan boleh ambil kesempatan, even kalaupun market tengah downturn, market tengah trend tengah menurun, trend bearish, pun still tuan-tuan dan puan-puan boleh buat boleh dapatkan keuntungan lah. Okey, ada soalan dia kata short sell dalam SPO ni patuh syariah ke tak? Okey, selepas apa yang saya dapat, apa yang saya dalam buku yang banyak, secara dasarnya FCPO ni telah diputuskan oleh Majlis Nasihat Syariah, Majlis Nasihat Syariah Suruhanjaya Securities sebagai satu produk patuh syariah, dan ada juga pendapat-pendapat, kertas-kertas kajian yang dikeluarkan oleh universiti-universiti. Jadi dia berpendapat bahawa secara dasarnya, sebabkan kita trading menggunakan komoditi, berarti barang yang ada, berdagang kita berdagang dengan barangan yang sedia ada. Maknanya dia bukannya interest rate, dia bukannya mata wang kan, macam tu kan, lebih kurang lah. Dia bukannya interest rate, jadi barang tu ada, komoditi tu ada, so secara dasarnya dia patuh syariah. Tapi para pakar juga masih tengah membincangkan, masih membincangkan dengan lebih mendalam lah bagaimana kontrak FCPO atau futures contract ni yang berkaitan dengan komoditi boleh dianggap sebagai patuh syariah. Tapi yang seperti kita tahu, Majlis Penasihat Syariah Security, Suruhanjaya Security pun dah cakap ini adalah satu produk patuh syariah. Tapi jika tuan-tuan nak berbincang dengan lebih lanjut, ya, kita boleh, nanti saya akan di akhir sesi ni, saya akan sertakan nombor telefon saya dengan email saya. Mungkin kita boleh bincang dengan lebih lanjut, sebab saya pun nak tahu juga pandangan tuan-tuan, nak tahu juga macam mana tuan-tuan anggap, bagaimana sejauh mana kepatuhan syariah kontrak FCPO ni. Okey. Okay, seterusnya kita akan tengok spesifikasi kontrak FCPO ni. Jadi instrumen asas dia, okay, adalah minyak sawit mentah lah. Minyak sawit mentah, which is crude palm oil. Okay. Size kontrak dia untuk satu kontrak, satu lot bersamaan dengan 25 metrik ton. Jadi harga yang ditawarkan di dalam share, di dalam kod, di dalam BMD tu, bulan kontrak yang ditawarkan adalah bulan semasa. Sebagai contoh, bulan semasa sekarang adalah bulan Julai, dan pada minggu depan, 15 hari bulan, kontrak Julai akan kontrak pada bulan Julai akan expired. Biasanya expired tengah bulan, dan seterusnya akan ditawarkan untuk sebulan ke hadapan. Tetapi kebiasaannya speculators dia akan start trading dalam pada sekarang bulan Julai, Ogos, September. So kebanyakannya yang paling liquid sekarang, yang paling laju dan paling banyak volume adalah bulan September. Jadi waktu dagangan, okay, sesi setengah hari, kemudian kita akan ada lunch break, dan sesi kedua bermula sampai pukul 6 petang. Dan unit harga adalah di dalam ringgit. Sorry. Hello? Boleh dengar ke? Kalau didengar cakap okey.
Boleh dengar tapi tadi dia putus-putus sikit. Oh, okey. Sorry tuan, tuan apa nama? Tuan Arif ya. Nak ulang daripada mana ya tuan? Saya ulang pada awal balik kontrak spesifikasi kontrak . Jadi instrumen asas dia adalah minyak sawit mentah dan setiap kontrak bersama dengan 25 metrik tan. Jadi untuk dari segi kontrak yang aktif adalah kontrak bulan semasa, which is kontrak bulan Julai. Okey. Setiap kontrak, for example sekarang bulan Julai dia akan expired pada 15 hari bulan. Kebiasaannya bila sebelum bulan Julai masuk pun kami akan dah nasihatkan kepada spekulator unless trader itu adalah market maker ataupun memang company-company yang akan ambil physical delivery, kita akan nasihatkan untuk trade bulan seterusnya lah. Dan kebiasaannya bulan yang paling aktif adalah bulan ketiga dan bulan paling liquid. Senang tuan-tuan nak keluar masuk, saya cadangkan tuan-tuan gunakan bulan yang ketiga lah. Jadi sesi yang pertama bermula pada pukul 10.30 pagi sehingga kepada 12.30 tengah hari. Kemudian kita akan ada lunch break dan kemudian dia akan resume balik pada pukul 2.30 petang sehingga ke pukul 6 petang lah. Jadi unit harga semua dalam Malaysia Ringgit. Jadi kebiasaannya apabila di dalam waktu tengah trading tu, apabila had 10% daripada settlement price yang hari sebelumnya dicetuskan, bursa akan mengumumkan tempoh berhenti selama 10 minit lah. Jadi 10 minit kalau biasanya contohnya for example sebagai contoh saja semalam punya settlement price 3,800 sebagai contoh, round up senang 3,800. Jadi apabila market move naik sampai 380 ataupun turun 380, dia akan triggerkan cooling off period selama 10 minit. Jadi ini untuk melindungi tuan-tuan daripada melindungi minyak tu daripada harga terus menjunam lah. Jadi turun naik harga minimum adalah RM1, maknanya 1 point tu bersama dengan dia akan turun 1 point, dia tak ada 0.5 macam FKLI lah. Setiap 1 point berharga bernilai RM25. Jadi kebiasaan penyelesaian akhir untuk spesifikasi untuk kontrak SPO ni adalah pilihan fizikal. Jadi unless tuan-tuan mempunyai syarikat minyak sawit ataupun tuan-tuan adalah pengeluar minyak sawit ataupun yang menggunakan minyak sawit sebagai dalam produk mereka, tuan-tuan kena tak boleh lah ambil bulan Julai punya, tak boleh berada dalam bulan Julai punya, lagi-lagi start daripada awal bulan Julai sehingga ke 15 bulan Julai. Biasanya calculators akan trader-trader akan keluar daripada bulan Julai sebelum start pun bulan Julai. Kerana bila dah start bulan Julai tu market tu akan di situ dia dah tak liquid sangat. Dia akan lebih liquid daripada price dia pun dah tak volatile sangat. Hanya market maker saja menentukan harga dia. Jadi kebiasaannya akan menggunakan kontrak untuk bulan ketiga lah. Saya minta maaf sangat. Saya tahu line tak stable sangat sekarang. Saya minta maaf sangat, tapi saya cubalah ni. Tapi nanti kalau ada apa-apa tuan-tuan nak tanya saya, nak dapat penerangan lebih lanjut, nanti boleh, saya akan sertakan email saya semua. Nanti kita akan boleh terus berbincang lah. Kita boleh bincang one to one, tak ada masalah. Okey, saya akan terangkan apa kegunaan initial margin ni. Okey, macam saya betul. Sorry, saya ada soalan daripada Tuan Zainal Abidin. Maksudnya sekarang bulan ketiga adalah bulan September. Yes, bulan ketiga bulan September. Tapi masuk 16 hari bulan ketiga dia akan jadi bulan Oktober lah. Kalau tuan tengok pada bulan September tu sekarang ni volume paling tinggi. Maknanya ramai trader ada dekat situ. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan apa itu initial margin. Okey, margin awal. Macam contohnya kita beli shares, kita beli trader, contohnya harga shares bernilai RM1 untuk satu unit. So untuk satu lot, untuk kita nak beli satu lot, kita perlukan ada RM100 lah, betul tak kan? Kurang macam tu lah.
Jadi tetapi di dalam FCPO ni, kita akan jumlah wang yang mesti ada dalam akaun kita, yang mesti ada depot untuk masuk satu lot. Okey, sebabkan nilai kontrak sebenar FCPO berharga RM89,300. Jadi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan tak nak ledahkan duit sebanyak tu di dalam satu portfolio saja. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan nak diversifykan portfolio tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk mendapat exposure sebanyak RM25 untuk satu point, 25 dan 1 point bagi saya tu agak besar, kan? Jadi tuan-tuan hanya perlukan RM6,000, maknanya masuk deposit RM6,000 dalam akaun futures tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan boleh trade untuk satu lot. Dan kebiasaannya kalau tuan-tuan pun boleh jadi trade, boleh trade untuk day trade. Kebiasaannya untuk day trade kami akan untuk RM6,000 kami akan bagi kelonggaran untuk 2 lot instead of 1 lot. Tapi untuk kena pastikan dan tuan-tuan berada dalam tuan-tuan hanya kegunaan tu hanya untuk day trade saja. Maknanya kalau tuan-tuan nak simpan overnight position, dia jadi RM6,000 balik. Jadi tuan-tuan untuk ada 2 lot kena ada RM12,000. Ya. Okey. Seterusnya. So far ada apa-apa soalan berkenaan dengan initial margin? Intraday, okey, apa Encik Syah nanti boleh call saya, okey, nanti kita akan berbincang lebih lanjut. Biasanya saya tak akan nasihatkanlah untuk intraday deposit RM3 sebabkan memang sebabkan perlu ada RM6,000 tu untuk actually dapat exposure untuk satu lot, tapi kebiasaannya kita bagi RM6,000 untuk 2 lot lah, itu untuk intraday. Saya tak pasti dengan broker yang lain, tapi itu yang kami tawarkanlah kepada spekulator kami. Ya, betul. Encik Zainal, kalau depo, kalau macam contohnya hari ni Encik masukkan 6K, alright, Encik masukkan 6K, kemudian dia contohnya Encik masuk position sebagai buyer, which is Encik harapkan market akan naik lah, tapi market turun sikit. Bila kurang tu, contohnya dia dah makan dalam 200 ke 300, Encik kena deposit balik lah 200-300 tu untuk pastikan dia cukup 6,000. Tapi kebiasaannya, kebiasaannya pada klien-klien saya, dan bagi tahu dekat mereka untuk top up lebih sikit, for example 6,200 ke 6,300 untuk actually bagi buffer supaya tuan-tuan tak payah dah rugi makan sikit pun dah nak kena close position. So saya faham lah. Tapi kebiasaannya kalau kurang daripada 6,000 kami akan bagi tahulah tuan-tuan dan puan-puan masa untuk deposit balik untuk cukupkan 6,000. Okey. Seterusnya, kita tengok apa fungsi sebenar kontrak FCPO ni. Yang pertama adalah untuk melindungi nilai lah, which is what we call as hedging. Apa yang digunakan oleh syarikat-syarikat yang saya terangkan tadi, digunakan untuk hedging, iaitu melindungi harga sawit minyak, melindungi diri mereka daripada naik turun harga minyak sawit mentah. Okey. Dan kedua adalah untuk melindungi kos pengeluaran produk lah. Sebagai contoh pembeli minyak sawit mentah tadi, okay, kalau dia beli minyak sawit mentah pada harga yang tinggi, tapi produk dia kena tawarkan dekat pasaran pada harga yang sama. For example minyak masak kan ada harga kawalan kan. Jadi kalau dia beli raw material pada harga yang tinggi, tetapi price yang ditawarkan dekat pasaran dekat peruncit macam kita,
tetap harga sama, semestinya diorang akan mengalami kerugian sikit lah daripada kos pengeluaran produk diorang. Jadi inilah kegunaan kontrak FCPO untuk syarikat-syarikat. Tapi untuk individual macam kita yang mengambil keuntungan daripada pergerakan harga setiap hari, jadi kita fungsi yang kedua adalah daripada spekulasi harga, iaitu membuat spekulasi harga tanpa perlu memiliki physical minyak sawit mentah tu secara fizikal. Saya yakin tuan-tuan tak nak simpan 25 metrik tan kat laman tuan-tuan, betul. Jadi itu kegunaan kontrak FCPO ni. Kita boleh dapat exposure daripada kontrak daripada minyak sawit mentah tanpa actually mendapatkan menyimpan barang-barang fizikalnya. Okey. Jadi seterusnya kita akan tengok kita akan start untuk analisis apa fungsi faktor-faktor yang menggerakkan harga-harga dalam kontrak FCPO ni. Okey. Jadi untuk mendalami konsep sebenar, konsep penawaran dan permintaan ni, kita kena faham dulu apa yang berlaku dekat sekeliling kita. Okey. Saya ambil konsep yang paling mudah, kitaran yang berlaku antara pengeluar dan pengguna. Jadi pengeluar produk minyak sawit mentah, minyak masak yang digunakan setiap hari menawarkan bekalan minyak masak dalam pasaran lah. Dekat pasar raya semua tu. Jadi kita untuk mendalami pergerakan harga dan pasaran, hubungan di antara dua medium ni memainkan peranan yang penting. Okey, katakanlah, okey, jika berlaku kekurangan minyak masak di dalam pasaran dan permintaan minyak masak berada pada tahap yang tinggi, so ini akan menyebabkan kenaikan harga akibat daripada bekalan tidak dapat memenuhi permintaan di dalam pasaran. Tapi kalau tiba-tiba ada lambakan stok minyak yang banyak dalam pasaran, okey, lebih daripada permintaan dalam pasaran, sampaikan stok minyak masak di kilang tu terlalu banyak, dia orang tak ada tempat nak simpan, jadi pengeluar akan pastikan harga diturunkan untuk memastikan stok tu cepat jual. Sebab dia orang tak boleh nak simpan lama. Pengeluar-pengeluar ni tak boleh simpan lama sebab minyak sawit mentah ni tergolong dalam perishable item, maknanya dia akan expire. Jadi dia akan cuba keluarkan cepat, jual cepat, jadi dia akan turunkan harga. So secara konsep dia kita faham kat sini, ini yang berlaku jika kita melihat aliran dalam pasaran komoditi. Kerana di dalam pasaran komoditi dia ada banyak faktor selain, saya yakin tuan-tuan dah mahir dalam technical analysis. Tapi untuk pasaran komoditi kita kena ambil kira juga fundamental analysis dia. Pasaran komoditi banyak faktor kena perhatikan dan kita kena ambil. Jadi data-data ni semua, okey, berkenaan pengeluaran permintaan, ekspor dan ekspor production semua akan dikeluarkan secara berjadual setiap bulan. Jadi kebiasaannya MPOB akan keluarkan data berkenaan dengan Malaysia punya production, Malaysia punya import, Malaysia punya export figures, berapa penggunaan domestik, berapa stok yang ada pada 10 hari bulan. So MPOB akan keluarkan data pada 10 hari bulan. For example, hari ini 6 hari bulan. Okay, 6 hari bulan, 10 hari bulan atau 10 hari bulan tu jatuh pada hari cuti, dia akan keluarkan the next day. Biasanya ke dalam tengah hari macam tu, lepas sebelum lunch break atau lepas lunch break, MPOB akan keluarkan data. Jadi pada situ kita boleh tengok production, kita tengok kalau production tinggi, kebiasaannya lah production tinggi dengan harga yang paling banyak ketara, market mesti akan bagi market biasanya akan bagi reaksi. Begitu juga dengan export figure. Export figure biasanya akan dikeluarkan oleh syarikat penganalisis swasta macam MSPEC, ITS, SGS. Biasanya data-data ni akan dikeluarkan pada setiap 10 hari bulan, 15 hari bulan, 20 hari bulan, 25 hari bulan dan akhir bulan ni di setiap selang 5 hari bulan. Jadi data-data ekspor ni akan dikeluarkan dan jika ada nampak kenaikan atau penurunan pada segi ekspor, of course market mesti dia akan react. Dia kena tengok ke mana arah tuju permintaan.
Okey, kebiasaannya kami di sini kami tengok dekat Bloomberg. Kami ada platform Bloomberg, kami menggunakan Bloomberg. Tapi untuk tuan-tuan dapat data-data berkenaan MPOB, berkenaan production semua ni, pada 10 bulan tuan-tuan boleh masuk. Nanti saya akan bagi satu website. Tuan-tuan boleh tengok untuk pada setiap bulan tengah hari, dia memang akan update dekat situ. Dan salah satunya lagi, tuan-tuan boleh rujuk Reuters ataupun di Edge Market pun biasanya ada keluar. Okey. Jadi dari segi konsep penawaran menurut hukum asas ekonomi penawaran merupakan aspek yang penting untuk kita tentukan keberkesanan harga yang ditawarkan untuk komoditi pada sesuatu jangka masa. Jadi untuk kita faham konsep penawaran ni, ada faktor-faktor yang kita kena ambil kira. Yang pertama adalah harga komoditi lah. Biasanya kalau jika kita nampak, kalau jika harga rendah maknanya bermaksud ada lambakan stok lah. Jadi yang kedua, jangkaan harga pada masa depan. Kebiasaannya pengeluar ni, bila dia dah tahu harga pada masa depan, permintaan pada masa depan akan tinggi, dia akan start untuk hold stok, tak nak bagi stok keluar dulu supaya dia dapat jual pada harga tinggi. Tapi ini saya bercakap tentang komoditi secara general, bukan pada SCPO saja. Saya bercakap pasal sebab ada juga komoditi yang bukan perishable item. Maknanya dia boleh disimpan dengan pada kadar yang lama. Okey. Seterusnya kita kena tengok juga apa sifat komoditi. Okey. Kalau sifat komoditi itu sebab untuk simpan, for example untuk simpan minyak sawit mentah, dia perlukan spesifikasi yang tinggi untuk simpan, contoh tempat penyimpanan dia, suhu, environment dia, ada spesifikasi yang tertentu untuk syarikat-syarikat ini pastikan untuk menyimpanlah minyak sawit mentah. Jadi biar kebiasaannya bila perishable item ni, harga dia akan banyak mengalami kenaikan dan penurunan lah. Biasanya dia ada lambakan stok, dia akan cuba jual dengan cepat, dia turunkan harga. Jadi dia tak boleh nak simpan lama. Yang keempat adalah polisi kerajaan lah. Sebagai contoh, sekarang kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi saya rasa saya menjangkakan dia ada kena-mengena kenapa harga minyak sawit hari ini sampai meningkat sampai 4,000, sedangkan sebelum ni harga sekadar dalam paras 2,000, bawah daripada 3,000. Tapi sekarang hari ini berada pada hari ini bulan ketiga, sebelum tengah hari tadi mencatatkan dalam 3,950 macam tu, lebih kurang macam tu. Okey. Disebabkan kekurangan tenaga, bila kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan, kita ada kekurangan tenaga buruh. Jadi bila kita kekurangan tenaga buruh, kita punya production, kita tak boleh nak tuai buah tu semua kan. Jadi itu ada beri efek lah pada harga-harga. Jadi kekurangan supply tu, okey. Dan tuan-tuan pun tahu kita Malaysia, minyak sawit mentah merupakan antara negara yang paling terkaya lah. Jadi Malaysia antara pengeluar terbesar minyak sawit mentah selain daripada Indonesia. Kita dan Malaysia merupakan pengeluar mentah yang terbesar. Jadi kalau tuan-tuan tengok di table ni, kita boleh nampak yang paling tinggi untuk production ni adalah di Sabah dan Sarawak. Kemudian kita tengok Johor juga merupakan pengeluar yang diikuti dengan Pahang, lepas tu Perak dan negeri-negeri yang lain lah. Jadi seperti tadi lah saya, Tuan Syah tanya, Tuan Syah Syukri ada tanya pasal tak nampak table. Okey. Tuan Reza nampak ke table ni? Sekarang dah nampak dah. Mungkin nampak. Tadi mungkin dia ni kot. Sekarang dah nampak dah. Okey. Okey. Alright. Okey.
Nampak dah? Alright, okay. Alright, okay, Nampak. sorry. Okay. Kalau tuan-tuan tanya pasal website tadi untuk tengok data-data production tu, okay, tuan-tuan boleh tengok dekat sini bepi@mpob.gov.my. Biasaannya pada setiap 10 hari bulan dalam tengah hari tu dia akan update berapa kenaikan, berapa penurunan, berapa jumlah sebenar semua. Jadi inilah boleh rujuk di sini. Macam kami merujuk dekat news juga macam Bloomberg, Reuters semua kan. Ya, tapi kalau nak dapat exact figure boleh pergi dekat sinilah MPOB punya website. Jadi tuan-tuan nak screenshot pun boleh, saya boleh. Okey. Seterusnya kita sentuh daripada segi permintaan juga. Okey. Kalau kita tengok pada segi perspektif permintaan, Malaysia merupakan Malaysia sebagai pengeluar terbesar minyak sawit mentah di dunia, hampir ke semua negara hampir di dunia daripada setiap benua mengimport minyak sawit mentah dari Malaysia. Jadi semua data ekspor yang dikeluarkan oleh MPOC dan MPOB boleh dijadikan kayu ukur lah untuk meramal pergerakan harga CPO ni. So, sebagai spekulators yang mencari keuntungan daripada perubahan harga, dan data ni amat penting dan sensitif kerana harga SPO dia bereaksi pada setiap kenaikan dan penurunan permintaan dari luar negara. Jadi secara ringkasnya, jika permintaan tinggi, maka harga akan mengalami kenaikan. Tapi kita kena juga tengok daripada segi penawaran. Jika harga permintaan tinggi dan supply boleh meet the demand, boleh accommodate demand yang tinggi, jadi saya tak rasa harga akan bergerak sangatlah. Tapi kalau permintaan tinggi, supply rendah, of course harga akan mencanak naiklah. Sebabkan barang kekangan material, jadi memang orang akan start mencarilah. Jadi secara ringkasnya, jika permintaan kurang, pengeluar akan turunkan harga. So, secara langsung atau tidak, ini akan bagi kesan kepada CPO tu. Negara-negara seperti Pakistan, Iran, China, Turki dan India merupakan antara pengeksport minyak kelapa sawit mentah dari Malaysia. Jadi Tuan Syamrin tanya, Tuan Syamim tanya kalau yang kita spekulate 3 bulan ke depan, jadi macam mana kita nak beli refer table ni. Kebiasaannya Tuan, table ni kita anggap sebagai trend. Kita boleh nampak trend di situ. Kita tak boleh kita tak boleh dapat data secara live. Macam data contohnya tengah bulan Julai, 10 bulan ni, pada 10 hari bulan Julai ni, dia akan keluar data untuk pada bulan Jun. Jadi kita kena melihat daripada segi trend. Untuk komoditi, kita kena lihat trend. Sebab saya rasa kita sebagai spekulators, even syarikat pun dia tak dapat data live daripada kerajaan. Dia hanya boleh dapat data previously. So kita melihat pada trend bagaimana permintaan orang dan kebiasaan. Lepas ni saya akan terangkan dengan lebih lanjut apa dari segi permintaan, apa pula data. Jadi ini prestasi data ekspor minyak sawit mentah dari Malaysia lah pada Januari April 2021 berbanding dengan Januari hingga April 2020. So daripada Asia Pasifik, negara-negara Asia Pasifik macam Vietnam, Myanmar dan sebagainya, kita dapat melihat penurunan sebanyak 23.59. Ini permintaan daripada mereka lah berbandingkan daripada tahun lepas. Begitu juga daripada China dan Hong Kong mengalami penurunan sebanyak 42.8%. Tetapi daripada Timur Tengah, negara-negara seperti Turki, Iran, Afghanistan semua, kita dapat melihat kenaikan
daripada benua itu sebanyak 22%, dan subkontinen seperti India semua ada kena dari Eropah, disebabkan mereka ada Kesatuan Eropah membuat boikot kepada kita punya minyak sawit mentah, konon-konon merosakkan alam sekitar, dan juga isu buruh paksa. Jadi ada nampak penurunan lah daripada 30, penurunan sebanyak 3 daripada Afrika, ada penurunan sebanyak 10.82%, dan juga daripada Amerika sebanyak 47, menurun sebanyak 47%, minta maaf, 47%. Sebentar kejap Cik Hanis Izmir dia tanya bagaimana saya melihat pada pergerakan SPO buat masa ni berbanding dengan 10 tahun lepas. Saya, to be honest, sekarang tak sama dengan dulu. Sekarang kita ada dalam pandemik, tak sama macam dulu. Sebab dulu kita tak ada pengurang perintah kawalan pergerakan semua ni kan. Jadi sekarang keadaan agak tak menentu. Jadi kalau saya lihat pergerakan sekarang, kita akan nampak harga masih hover at 3,000 to 4,000 lah. Kita tengok macam mana dia boleh sentimen kepada market jugalah. Itulah maksudnya. Encik Emrat, ya betul. Orang Eropah, Kesatuan Eropah juga boikot kita disebabkan kes memang mengganggu habitat orang hutan. Maaf, bukan konon. Jadi apa faktor-faktor unik yang mempengaruhi pengeluaran dan penawaran? Okay. First, seperti yang berlaku pada tahun 2016, cuaca yang terlalu panas atau dikenali sebagai El Nino, dia memberikan impak yang buruk lah kepada pengeluaran minyak sawit mentah kerana kekurangan penghasilan bunga betina dan pengurangan saiz dan berat tandal FFB. Jadi pada saya ingat pada tahun 2016 kita mengalami cuaca yang terlalu panas di seluruh Malaysia. Memang dia memberi kesan pada harga FCPO time tu. Jadi tuan-tuan boleh ambil kira jugalah cuaca panas. Tapi benda ni sangat rare berlaku. Dia akan berlaku tapi sangat rare. Tapi daripada ke situ kita boleh nampak lah, jika cuaca terlalu panas akan mempengaruhi pengeluaran lah. Dan seterusnya banjir. Kebiasaannya kita tahu pokok kelapa sawit ni kebiasaannya mesra air dan kalis cuaca hujan lah. Tapi apabila berlaku banjir berpanjangan, contohnya pada tahun 2018-2019, dia boleh menghalang proses penuaian, menyebabkan kualiti buah merosot, lain mengganggu kerja pengangkutan buah ke kilang lah. Contohnya macam terjadi di Kelantan. 1,000 hektar ladang sawit di Kelantan terjadi banjir. Ini terjadi pada 2019. Jadi apabila ladang kelapa sawit ni banjir, dan of course buah-buah semua pergi ke kilang-kilang, jadi dia akan mengganggu supply minyak sawit mentah tu. Jadi apabila macam saya cakap tadi lah, bila benda mengganggu supply, dan supply akan jadi kurang dan harga akan menaik. Macam tu kita boleh nampak hipotesis dia, kita boleh nampak relationship. Jadi apa pula faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? First of all, ada musim perayaan. Sebagai contoh, bila masuk bulan Ramadan, bila kita tengok masuk bulan Ramadan, harga CPO akan meningkat. Macam itu juga pada hari raya Deepavali dan Tahun Baru Cina. Kerana negara-negara macam contoh India, daripada Timur Tengah dan juga pada China, dia mengimport minyak sawit untuk diorang masak jamuan-jamuan juadah waktu perayaan. Dan kita akan nampak permintaan tinggi pada masa itu. Okey. Dekat Malaysia, dari segi domestiknya, okey, penggunaan dan permintaan tertinggi kebiasaannya menjelang pada bulan Ramadan dan Syawal lah. Kat situ kita akan nampak pengeluar akan keluarkan banyak
2-3 bulan sebelum dia akan start keluarkan banyak production untuk meet this demand lah. Okay. Tapi dari segi globally pula, data ekspor dari Turki, Iran dan kebanyakan negara Timur Tengah membuktikan orang akan lebih permintaan akan lebih banyak daripada sana bila menjelang Ramadan dan Syawal. Okay. Seterusnya geopolitik. Macam saya cakap tadi yang Kesatuan Eropah dia memboikot harga minyak sawit Malaysia kerana minyak sawit secara generalnya kerana minyak sawit ini proses untuk mengeluarkan minyak sawit ini memberi kesan kepada alam sekitar dan seterusnya kepada habitat-habitat haiwan-haiwan lah, orang seperti orangutan dan lain-lain lah, dan seterusnya kita didakwa oleh mereka yang kita menggunakan buruh kasar. Saya pun tak boleh nak komen banyak sangat dalam berkenaan itu. Jadi daripada 2021 menurun sebanyak 38.5%. Jadi penurunan sebanyak 300,796 metrik tan. Seterusnya dari segi cukai ekspor dan levy. Secara generalnya, bila cukai ekspor dan levy yang rendah, dia akan menggalakkan lagi permintaan dari luar negara. So jadikan kita punya barang lagi kos untuk mengeksport barang daripada negara kita menjadi lebih rendah lah. Jadi macam contohnya at once upon a time China dia mengimport lebih banyak minyak sawit dari Indonesia kerana cukai ekspor dan levy menjadikan harga minyak sawit dari Indonesia lebih berdaya saing daripada Malaysia. Ya, itu adalah antara faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lah, dan of course kita ada satu lagi faktor iaitu komoditi gantian. Sebab minyak kacang soya ni adalah minyak sayuran keluaran terbesar daripada Amerika Syarikat dan juga daripada Brazil. Dikeluarkan di Brazil juga. So, jadi dia mempunyai hubungan yang positif dari elastik harga lah. Kebiasaannya, jika harga minyak sawit mentah, maka permintaan untuk komoditi gantian juga akan meningkat dan harga minyak soya juga akan meningkat. So dia berhubungan macam tu. Begitu juga kalau supply minyak soya, macam contohnya few months ago dia ada cuaca yang buruk dekat Brazil sampai mengganggu pengeluaran minyak soya, kacang soya mereka. Jadi pengguna bertukar kepada penggunaan minyak sawit mentah. Jadi even though minyak soya harga minyak soya naik, begitu juga dengan harga minyak soya naik disebabkan supply dia kurang minyak sawit lah, tapi at the end minyak sawit pun dia akan naik. So itu yang dinamakan positif dari segi elastik harga. Okay. Seperti yang kita tahu dekat dalam dunia ni, kita tak menggunakan minyak sawit saja untuk memasak, digunakan untuk memasak, digunakan untuk kegunaan minyak masak semua. Kita ada menggunakan minyak soya, minyak kacang soya, kita gunakan minyak olive dan sebagainya lah. Okay. Jadi seterusnya, saya yakin semua orang pun dah tahu pasal benda ni, tapi I feel obligated untuk terangkan lah. Okay. Jadi apa yang kita macam mana kita boleh gunakan kontrak FCPO ni bila pasaran is bullish, bila market is bullish. Okay. For example, this trader dia menjangkakan pasaran akan naik berikutan isyarat kenaikan. Dia nampak dia ada nampak macam signal uptrend yang kuat. Okay. So untuk mendapatkan keuntungan dalam pasaran niaga hadapan, dia membeli satu kontrak FCPO. Okay. For example, dia beli satu kontrak pada ini
saya bagi contoh as a position trader, which is kita tahu dia kalau day trader takkan bergerak sebanyak ni. Saya akan bagi contoh sebagai position trader, which is dia duduk dalam market maybe selama seminggu, 2 minggu, berhari-hari, tengok dia punya kontrak SCPO pada harga 3424, dia buy di bawah lah, dan kemudian dia set target profit dekat 4289. Dan sini juga saya nak terangkan, saya nak saya nak ingatkan kepada trader-trader semua, apabila kita masuk trading, masuk position, saya selalu nasihatkan klien-klien saya, kita disiplin. Kita ada set target profit kita, kemudian kita ada set target cut loss kita, berapa risk appetite kita. Kita tak boleh masuk macam tu saja. Kita kena buat well informed decision. Kita kena bagi tahu, kena tahu apa ke mana arah tuju dia, okay, untuk mengelakkan risiko lah. Tapi macam biasalah, apabila kita trading, di mana ada keuntungan, di situ ada risiko. Okay. Jadi kemudian di trader dia dah set target profit dekat 4289. Jadi bila market hit 4289, dia jual semula satu kontrak lah. So dia buy dekat 3424 and then dia sell dekat 4289. Jadi pengiraan keuntungan dia, okey, satu kontrak, dia beli satu kontrak, perbezaan antara 4289 dan 3424, okey, darabkan dengan RM25, sebab satu poin bersamaan dengan RM25. Jadi keuntungan sebanyak RM21,625. RM21,625. Itu sebanyak keuntungan yang dia dapatlah. Kebiasaannya, ini saya bagi contoh untuk position trader, which is dia simpan lama, dia duduk dalam market lama, dia jadi overnight position. Ini sebagai contoh. Saya letakkan ini sebagai contoh. Okay. Kita nampak ini daily trade, daily chart. Saya guna daily chart. Okay. Kebiasaannya bagi saya lagi selesa guna moving average line, which is yang saya guna sekarang 14 dan 21. Saya ada banyak indikator yang saya gunakan apabila saya tengok pada chart, tapi saya tak nak salah. Saya nanti mungkin tuan-tuan dan puan-puan minat, nanti boleh contact saya directly, kita akan bincang lebih lanjut lah antara indikator-indikator yang saya rasakan berkesan untuk kita tengok macam mana trend line semua, apa yang kita boleh jangkakan dengan pergerakan harga market. Sini kita nampak dia ada bullish candlestick, which is what I believe is bullish meeting line lah, and then dia hit both EMA, exponential moving average, which is saya percaya yang ini adalah satu bullish signal yang kuat, yang strong. Dan kemudian saya tengoklah apa yang berlaku ini. Saya rasa ini record high untuk beberapa tahun sebelum. Ini record high sebab ini ada dalam daily trade yang saya gunakan. Yep. Okey, seterusnya apa yang kita boleh buat kalau kita berada dalam bearish trend market lah. Okay. For example, kalau kita beli shares atau beli saham, bila market drop, kita tak boleh buat apa-apa lah. It's either hold atau you nak hold. If you have that kind of fund, then you hold lah. But tapi if you think that kalau tuan rasa tak boleh nak rugi lagi, bawa keluar lah kan. Jadi, for example, this trader, dalam FCPO, kita boleh ambil advantage daripada dua situasi. Bullish kita boleh ambil advantage, bearish pun kita boleh ambil advantage. Tapi bergantung kepada kita punya pandangan terhadap market itu. Macam mana kita boleh baca trend, macam mana kita boleh baca reversal trend. Okay. Macam contohnya this trader, dia menjangkakan penurunan kerana pembetulan lah. Biasanya bila ada rally yang banyak, ini my personal opinion lah, which is for example lah, kalau kita dah tengok rally 2-3 hari, the next day mesti akan ada correction.
start sikit tak banyak. Ini kerana orang start ambil take profit lah. Bila dia dah, contohnya dia beli pada bawah, I want to get out. Okay, dia keluar akan ada market correction. Especially bila market maker yang buat lah. Jadi this trader ni menjangkakan penurunan kerana pembetulan selepas kenaikan pasaran lah. Jadi untuk mendapat keuntungan dalam macam mana dia nak dapat untung dalam CPO ni, okay, dalam futures contract ni, so dia masuk position as a seller. Maknanya market tengah dekat atas, market tengah rally dan rally naik atas kan. So dia kata, dia tengok indikator, ni confirm tomorrow ada apa? Tomorrow ada correction ni kan. Tengok signal pun dah ada, RSI pun dah tengok itu overbought. Okay, confirm ada apa? Ada correction ni. So dia masuk as a seller. Okay, dia sell first, dia jual dulu. Okay, masuk ni kalau tuan-tuan buka order tiket tu, tekan sell instead of buy. Okay, dia jual satu kontrak CPO dekat 3506. Okay, dia andaikan penurunan sampai dia set target profit dia dekat 3459. And then dia beli balik dekat 3459. Okay, so dia jual, dia sell high, buy low. Macam tadi bullish, kita buy low, sell high. Itu konsep dia. Saya yakin tuan-tuan dah mahir, tapi saya cuma nak I feel obligated to share lah, I feel obligated to explain. Okay, jadi perbezaan antara harga tu kita darabkan dengan RM25. Jadi keuntungan sebanyak 1175 lah. Okay. Jadi ini contoh daripada saya ambil daripada 5 minute chart, okay, few days back, okay. For example, macam tadi cakap lah, dia masuk kat 3506 kan, 3506 sebagai sini dia dah nampak reversal trend, okay. 3506 kemudian turun sampai kat 3459. Ini sebagai contoh lah, okay. Sebagai contoh. Sebab benda ni berlaku dan kita dah nampak pergerakan chart tu macam mana kan. So ini sebagai contoh. And then kita boleh nampak dia ambil take profit dekat 3459. So saya macam saya cakap tadi, saya terangkan tadi, pastikan apa yang tuan-tuan decision tuan-tuan untuk sebelum masuk market, ada as a long or short position, tuan-tuan kena tengok sentiment, tuan-tuan kena tengok macam mana market, tengok reversal trend, supaya kita boleh minimizekan risiko, kita boleh minimizekan loss. Loss memang tetap akan ada. Tapi kalau kita berhati-hati, kita macam make a well-informed decision, insya-Allah kita boleh elakkan benda-benda macam ni. Okay. Dan salah satunya lagi, saya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru nak start trading, baru nak start menceburkan bidang dalam futures ni, saya alu-alukan. Tetapi saya sarankan ya, sebelum tuan-tuan masuk, banyaklah berjumpa, kita ada banyak pakar-pakar kat luar, mungkin pakar-pakar yang bagi idea, ada pakar-pakar yang share dia punya input semua kan. And then banyakkan baca berita, banyakkan baca, tengok market macam mana, komoditi market macam mana semua kan. Start paper trade first. You start paper trade first. Bila tuan-tuan dah yakin, tuan-tuan dan puan-puan dah yakin, dah mahir, dah boleh macam, then kita naik sikit demi sedikit, InsyaAllah kita boleh minimumkan risiko tu. Risiko ada, tapi kita boleh minimumkan. Okay. Okay. Jadi Tuan Syah, jika buy, ada soalan daripada Tuan Syah, jika buy atau sell satu lot modal 6K boleh overnight, berapa marks auto loss broker akan cut? Tuan Syah, saya tak faham soalan Tuan Syah ni. Tapi nanti saya akan bagi soalan saya. Saya akan bagi nombor kontak saya, Tuan Syah boleh kontak saya, kita boleh bincang. Pasal chat pun Tuan Zainal, boleh WhatsApp saya, boleh kontak saya, nanti kita akan bincang lagi banyak. Jadi maafkan saya bila saya tak apa beza beli SPO dengan beli share company voice seperti. Okay. Encik Anis, apa beza beli CPO dengan beli shares?
Okey, uh, bila Cik beli shares macam Sam Dabi, IOI semua tu, Cik beli sedikit pegangan untuk daripada syarikat tu, Cik tak macam SCPO pula, Cik tak ada kena dia, maybe dia orang players dalam industri tapi is bigger than that. Dia orang bukan sekadar player, maybe dia orang players, maybe dia orang market maker, okay, tapi is more than, dalam SPO is more than that. Encik meletakkan exposure di dalam pergerakan harga minyak sawit sahaja. Tapi apabila Encik cakap berkenaan dengan beli share Sam Dabi, IOI semua, Encik meletakkan diri di dalam, meletakkan exposure di dalam company mereka. Itu Hello, Assalamualaikum Tuan Azwan. Sorry Tuan Azwan. Hello. Sorry Tuan Azwan, tapi Tuan Azwan punya suara sangkut-sangkut lah. Sorry. Hello Tuan Azwan. Okey. Betul. Dan One Trading buka depan 9 yang terus. Saya tak kami optimis sebabkan macam contoh buat Minta maaf banyak-banyak kerana gangguan teknikal tadi, mungkin Tuan Azwan ada masalah isu teknikal. Tapi saya difahamkan tadi beliau tengah cuba nak menjawab soalan apa yang kawan kita tanya tentang night trading. So mungkin kita kena tunggu beliau sekejap untuk masuk semula. Sebab saya difahamkan night trading ni dia bukan lama sangat kan. Dia rasanya dalam sejam setengah 2 jam je dia punya night trading tu. Sebab biasa kita faham kan CPO ni buka pukul 10 sampai pukul 5. Lepas tu ada lunch break lagi. So night trading ni dia seolah untuk top up apa atau untuk membantu apa untuk cater to international market. So memang dia nak cater kepada, tak adalah Malaysia sangat, sebab kalau ikutkan dia ikut waktu Malaysia kan. So night trading ni dia boleh menggalakkan international market, sebagai contoh mungkin Eropah kan. Sebab kita mungkin kita waktu malam kan pukul 9 ke waktu malam kat Malaysia, tapi dekat Eropah sana mungkin tengah pagi ke, maknanya dia orang pun ada juga masa untuk trade FCPO ni kan. So memang bagi peluang kat mereka yang di Eropah, especially yang 8 jam punya perbezaan time zone kan. So okay, insyaAllah, so saya difahamkan Tuan Azwan dah masuk semula. So mungkin kita boleh okay Tuan Azwan. Sorry tadi terputus. Okay, silakan. Saya rasa tadi Tuan tak apa, saya rasa tadi Tuan Azwan dengan nak explain tentang night yang SCPO katanya akan buy Q4, dia akan buka night punya trading ni. So mungkin boleh ulas mulalah tentang apa persoalan ni tadi. Dipersilakan. Okey, berkenaan dengan betul ni, kita akan mengadakan T+1 session pada bulan November, start bulan November. Cik tanya tadi berkenaan adakah efek tak bagi kat market. Macam saya optimis, saya dan my colleague is optimis. Kita optimis bahawa akan ada daripada pemain industri daripada luar akan start trading on T+1 session lah, which is apa yang macam Tuan Izzah katakan tadi, yang kita ada 12 hours different between kita dengan US, dengan negara-negara lain lah, kita ada time different dia. Kita cuba nak melihat macam contohnya soybean oil pun dia ada T+1 session. Macam sekarang dia orang punya T+1 session. Mesti ada pemain industri yang masuk semua. Jadi kami optimis. Kami cuba nak expandkan market dengan cara begitu, nak expandkan kami punya exposure dengan cara begitulah. Jadi saya harap nanti kita boleh tengok daripada from time to time macam mana sambutan T+1 session ni. Biasanya sebab ini yang pertama saya rasa dekat Malaysia T+1 session. Okey.
Kejap saya tanya lagi soalan tak? Boleh. Sosial media. Tapi saya dekat sosial media saya kurang jarang. Okey, tuan-tuan boleh follow sosial media kami, sosial media CGS CIMB Securities. Kebiasaannya kami akan bagi tips-tips dalam tu. Okey, hampir setiap hari akan ada tips berkenaan dengan share, berkenaan dengan securities dengan futures punya market. Yap. CGS CIMB Securities yang Berhad di Facebook. Yap. Okey. Saya rasa setakat itu saja perkongsian untuk saya hari ini. Saya minta maaf tadi banyak kesilapan teknikal, saya minta maaf sangat-sangat. Jadi jika tuan-tuan, sebab kadang-kadang saya ni bekerja dalam global trading juga. Saya pun handle global market macam, so kadang-kadang saya akan rotate shift dengan kawan-kawan saya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak macam what we call respon yang cepat. Biasanya kami akan respon dengan cepat. Kami insya-Allah kalau tuan-tuan call tu tak sampai satu dering kami dah angkat dah. Because kami memang committed dengan klien kami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh contact kami di line kami 03-2635-8908. Kami beroperasi daripada Isnin sampai Jumaat 24 jam. Jadi kami akan ada lah. So ataupun boleh email kami, okay, futuresbroking.my@cgs-cimb.com. Kalau tuan-tuan nak ambil gambar ataupun nak print screen, silakan, saya boleh tunggu. Okey, sorry, Encik Ashraf margin ni semua kalau margin ni semuanya ditetapkan oleh Bursa Malaysia Derivatif. Tapi kalau Tuan Ashraf cakap pasal kalau Tuan Ashraf tanya pasal brokerage, itu Tuan Ashraf kena contact kami lah. Kami akan bagi tahulah. Kami akan bagi very competitive rate lah. Competitive rate. Kiranya okey lah untuk trader insyaAllah. Okey. Maintenance fee untuk platform. Untuk maintain platform kami, okay, iTrade dekat CGS CIMB iTrade ni, kami menawarkan platform secara percuma. Okay, trading platform secara percuma. Jadi tuan-tuan hanya perlu buka di sini, buka website kami www.itradecimb.com.my and then buka akaun dengan kami, and then tuan-tuan boleh register di sini untuk iTrade platform. Nanti kami kebiasaannya untuk klien-klien baru, kami akan bagi guide macam mana nak register semua. Dan tuan-tuan kalau buka trade kalau buka platform untuk both securities and derivative, kita dua-dua ada. Jadi tuan-tuan boleh guna dua-dua di dalam satu platform, tetapi akaun yang berbeza lah. Sebab akaun securities ada akaun dia, akaun futures pun ada akaun dia. Jadi, tapi ada satu username dan satu platform. Dan kami tawarkan itu secara percuma. Dan dalam tu ada indikator semua. So kami juga ada mobile apps, which is memang sangat senang mobile apps. Dan untuk global futures pula, kalau tuan-tuan minat untuk trading global futures pun kami ada global mobile apps. Tapi untuk yang global futures ada maintenance fees dia lah, around around 100,000 180.
rasanya kita kehilangan Tuan Azwan semula. So dia dah isu tengah. Tapi tak apa. Sementara itu sampai kita tunggu Tuan Azwan back online, mungkin you all boleh ambil masa sekejap dalam masa seminit ke. Pergi ke kita punya sekejap kita punya website tadi tu yang kita bagi di orang komen tadi kan, iaitu you tolong sebenarnya kita tunggu Tuan Azwan ni. So you ambil masa mungkin dalam seminit ke macam tu, you pergi ke laman web ni tinyurl.com/webinarfcpo. Okay, so mungkin you ambil masa dalam seminit macam tu untuk you pergi ke laman web ni dan you tolong jawabkan soalan kat sana, sebab nanti kita akan pilih siapa yang pemenang bertuah berdasarkan siapa yang isi feedback form ni ya. Sebab mungkin hari ni kita tengok mungkin dalam 60 orang, 70 orang yang attend. So insyaAllah daripada ni kita akan pilih 9 pemenang bertuah. So nak make sure you kata layak untuk dapatkan at least ada peluang untuk sama-sama dapat you punya jadi sebahagian daripada pemenang bertuah tu, ada 9 semuanya. So apa dia ni? So kita akan ini sponsor by Bursa Malaysia dan juga CGS-CIMB. So kita ada bentuk dalam bentuk touch and go reload pin. So ada memang siapa memang isi form ni, so insyaAllah nanti kita akan buat lucky draw untuk 9 pemenang bertuah. So sambil-sambil kita tunggu Tuan Azwan kembali untuk sama dengan kita dengan sesi Q&A. So mungkin you all semua boleh ambil masa dalam masa seminit untuk isi feedback form ni. Boleh? Okay, so terbaik. So mungkin kita rehat sekejap. Kita isi feedback form ni kan. Website dia dekat sini, tinyurl.com/webinarfcpo, dan insyaAllah kita akan wrap up dengan sesi Q&A. Boleh? So sama-sama itu sila isi ramai-ramai. Okay? Cantik. So macam mana dengan sesi tengah hari ni? So memang betul lah. Okay, tanya bila boleh tahu pemenang kan? Dan link tu juga ada di ruangan chat. So siapa yang nak ni boleh tengok ruangan chat, boleh klik link tu atau boleh you type jugalah dekat browser ke apa ke. Bila boleh tahu pemenang tu, you isi dulu. Kan? You isi dulu, insyaAllah kita akan announce dalam masa terdekat. Semua dah tak sabar nak menang kan? Yelah, kita dah stay sampai penjuran, jangan dah almost sejam setengah kita bersiaran. So kalau ni nanti kita akan announce. Sebab nak ini dia punya syarat dia senang dia. Make sure you isi, okay, terbaik. Tuan Syah Syukri, just make sure yang you isi maklumat yang betul lah. You punya nama, you punya email, you punya info number, sebab nanti kita, bukan saya lah, pihak Bursa ke atau pihak CGS-CIMB akan pilih pemenang dia. Saya rasa pihak CGS-CIMB yang akan pilih pemenang dia. Okay, itu baik. So mungkin sama-sama itu you tolong isikan. Okay. So kalau siapa ada soalan, tadi saya ada nampak tentang soalan private mandate kan. Ada soalan tentang private mandate. So sebab saya difahamkan kalau untuk saham adalah private mandate kan, tapi untuk futures atau untuk SCPO macam tak pernah dengar kan private mandate. Tapi tak tahulah kalau ada produk baru kan. Tapi saya setakat yang saya explore apa semua tu, tak pernah lagi ada private mandate untuk SCPO. So tapi terbaik soalan tu. Kata berapa hari buka account futures. Ni memang kena pihak CGS-CIMB lah yang tolong kan, sebab saya pun tak sure. Kalau saham saya tahulah, kalau kata sorry. Okay, terbaik Tuan Azwan. Okay, tak apa. Saya dah brief dia orang tentang apa syarat-syarat untuk dia menang lucky draw. Sorry. Okay, so terbaik. So mungkin Tuan Azwan boleh sambung daripada tadi dah stop dekat maintenance fee ke tak silap saya. So mungkin boleh sambung ke soalan seterusnya, iaitu pada Tuan Syah Syukri. Dia tanya berapa hari nak siap untuk account futures ni. Dipersilakan. Untuk account futures ni dia mengambil masa dalam sebab dulu kita ada dalam sebab dulu kita mengambil masa dia cuma dalam 2-3 hari, tapi sekarang kan sebabkan banyak sangat what we call Allah. Hello. Ya. Hello. Hello Tuan. Hello Tuan, ya. Tadi baru nak jawab dah. Tentang saya dengar tadi 2-3 hari lah kan berkenaan dengan account futures tu. So mungkin memang tak lama lah kan, sebab saya buka account online dengan CGS. Dengar boleh dengar sekarang. Okey, sekarang boleh dengar.
Tadi bercerita tentang apa? 2-3 hari nak siap akaun. Hello Tuan Azwan. Tadi last saya dengar. Boleh dengar, boleh dengar. Ya, dengar. Silakan. Tadi kata 2-3 hari nak buka akaun futures. Silakan. Ya. Okey, baik. So mungkin so memang tak lama lah. So siapa nak ni, so mungkin tadi Tuan Azwan ada mention kan kena pergi ke website CGSMB. So kat situ ada ruangan untuk apply account secara online. So terbaik. So soalan seterusnya tadi kita nampak. Okey, soalan seterusnya saya dapat daripada Tuan Khalif. Lebih kurang dalam 3 hari dan kemudian boleh dengar? Dia macam putus-putus. Kejap ada, kejap tak ada. Ya. Ambil masa dalam 3 hari buka. Hello Tuan Azwan. Macam dah hilang balik Tuan Azwan ni. Saya tak apalah. So tak apa, orang kata mungkin dia punya line memang dah duk putus-putus, so tak apa. So kalau siapa ada soalan boleh ajukan soalan, nanti kita akan sama-sama tolong jawabkan. Tapi saya nak tanyalah, you jangan lepaskan peluang untuk isi feedback form tu. Sebab feedback form tu memang kita nak bagi all. Sebab setia sampai penghujung rancangan dan memang kita murah hati. Dah lah webinar percuma, perkongsian percuma. Kan, apa lagi siap dapat lucky draw lagi, dapat menang, berpeluang untuk menang lucky draw. So memang you all kan memang power lah. So mungkin yang ada soalan tu mungkin you boleh ajukan soalan. So bila Tuan Azwan kembali, so insya-Allah kita akan sama-sama merungkai soalan tu. So terbaik. So tadi yang saya nampak tentang private mandate, saya nampak tentang 2-3 hari jugalah untuk buka account futures kan. Lepas tu yang tanya Tuan Asif Haziq tanya tentang boleh tunjuk cara jual beli. So saya tak pasti whether CGSMB ada video tutorial ke macam mana, tapi saya rasa mungkin ada kot. Kan, sebab biasalah kan kita dah buka akaun 2-3 hari siap, lepas tu nak belajar macam mana nak masukkan modal kan, lepas tu macam mana nak start trade. So saya rasa memang sepatutnya ada. Tapi tak apa. Nanti kita Hello Tuan Azwan. Hello Tuan. Ya, okey. Saya minta maaf sangat. Okey, macam ni. Nanti jika ada di antara tuan-tuan dan puan-puan berminat nak buka akaun dengan kami, just boleh hold on sekejap. Okey, just boleh contact kami, okey, disebabkan kekangan bandwidth pula kat sini. Just contact kami. Saya akan bantulah daripada A sampai Z, insya-Allah. Kalau tuan-tuan nak mungkin tak berpengalaman lagi nak trade futures, tak apa, kami boleh bantu. Tak ada masalah. Kami di link team CGSMB Futures sangat boleh membantu sampai tuan-tuan dan puan-puan mahir lah untuk futures trading ni. Seterusnya saya nak bagi tahu yang kami ada membuat sekarang permohonan akaun melalui dalam talian lah, so tak payah face to face bagi kita dalam PKP kan. Just layari website kami, tapi disediakan dokumen sokongan seperti penyata bank dan penyata gaji, and then boleh klik di sini di bawah register member registration ni, di bawah ni sini client onboarding, and then just follow lah. Dan kat sini juga boleh buka akaun equities dan derivatif, dua-dua boleh buka. Dan tuan-tuan boleh buka global futures juga punya sekali. And then kami akan proses secepat yang mungkin lah. Itu saja daripada saya. Jadi Tuan Izzah, boleh sambung? Okey. Terbaik Tuan Azwan di atas pencerahan tu. So mungkin macam tadi Tuan Azwan mention mungkin ada sebarang sebab beliau mungkin ada isu tentang isu line problem, internet problem. So mungkin siapa yang ada soalan tu mungkin kita boleh kata take it offline ke macam mana lah kan. Sebab tadi pun beliau ada bagi tahu nombor phone dan bagi tahu email. So mungkin kita boleh hubungi sekali bunyi dah call kan. Sekali bunyi dah bunyi dah terangkan. So memang power lah dengan support tu. So insya-Allah lepas ni kalau ada isu
So kalau any Itu isu lepas ni, kami punya kualiti lah. Kami janjikan kualiti. Sekali bunyi dah terus angkat lah. so mana nak dapat kan zaman-zaman sekarang ni. Dah lah dia buka sampai malam kan. So memang kata memang terbaik lah support pada CGSMB. So kalau siapa yang mungkin dah ada soalan tu, yes. Inilah yang kata. Dia punya apa? Yes. Saya tunggukan slide ni juga tadi. So siapa ada soalan, mungkin lepas ni boleh ajukan di ruangan sama ada you telefon dia orang. Kan dia punya nombor phone kat situ 0326358908 atau you emailkan kat dia orang itu kat futuresbroking.my@cgs-cmb.com. So mungkin kita tak mampu nak cater atau kita tak mampu nak handle semua soalan yang datang bertalu-talu. Memang soalan you all memang power kan, tapi malangnya kita punya internet mungkin ada sedikit masalah, ada sedikit gangguan pada sesi ini. So insyaAllah kita akan tak apa, memang kita faham lah isu-isu teknikal ni, so tak apa, memang kita maafkan, memang kita minta maaf banyak-banyak. So insyaAllah kita akan bersiaran. Kalau siapa ada soalan, silakan ada soalan, tapi make sure you kena jawab you punya feedback form tadi. So terima kasih kepada Tuan Azwan kerana sudi meluangkan masa, dan terima kasih juga kepada you all semua yang kata memang stay daripada awal dan sampai ke penghujung rancangan dan isi feedback form tu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Anything kita akan update tentang pemenang bertuah lah, tentang next kita session, sebab banyak lagi session yang kita akan buat, dan memang kita akan teruskan perkongsian secara percuma dengan Bursa Malaysia Derivative. So thank you Bursa Malaysia Derivative kerana sponsor hadiah tak senggol tu. Thank you juga CGSMB, thank you Tuan Azwan kerana kata memang sudi meluangkan masa bersama-sama kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih semua dan stay safe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih.